Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan ramai pemimpin-pemimpin yang sudah hilang arah di dalam politik seperti Zuraida, Abakau, PAS, ya, sedang giat mencucuk Maha Zalim yang dikenal oleh mereka juga sebagai Maha Firaun. Hari ini apa sebenarnya tujuan mereka? Ya, sehingga mengangkat Tun Dr. Mahathir. Ada orang-orang mengatakan juga bahwa mungkin Tun Dr. Mahathir akan dicalonkan sebagai calon pada PRK di Parlimen Kemaman, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas, isu gempak, cucuk mencucuk, mungkinkah kerana timbunan wang yang ada kepada Tun Mahathir ini yang menjadi rebutan antara mereka semua. Mari kita ikuti apakah yang dikatakan ataupun pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita setelah dipecat dari PBM, dilihat dia seperti bergentayangan. Bergentayangan ke sana kemari, tak ada parti dah tuan-tuan. So tiba-tiba hari ini keluar kenyataan ini. Zuraidah bersama 19 NGO anjur himpunan 1000 wanita Melayu. Bekas Naib Presiden PKR Zuraidah Kamaruddin mengetuai 19 NGO akan menganjurkan persidangan wanita Melayu pada 28 Oktober. Katanya pihak penganjur akan menjemput bekas Perdana Menteri Mahathir untuk menyampaikan ucapan. Mahathir juga, kan? Zuraidah berkata walaupun majlis itu diberi nama Himpunan 1000 Wanita Melayu, namun dia menyangka lebih 1000 akan hadir. Melalui pernyataan merentas parti, tujuan perhimpunan untuk mendapatkan kata sepakat dalam menangani cabaran ekonomi dan politik semasa, katanya. Kata Zuraidah, penganjur telah menerima kira-kira 1,500 pendaftaran untuk penyertaan ke perhimpunan itu yang akan berlangsung di IDCC Shah Alam dari 8 pagi hingga 5 petang. Wakil daripada 19 NGO di seluruh negara akan berkumpul dan akan ada 10 perwakilan akan membahaskan isu berkaitan politik, ekonomi dan pendidikan mengenai wanita Melayu. Zuraidah berkata antara tokoh yang hadir adalah Prof. Dr. Solehah Yaakob, Pemimpin Bersatu Mas Arianti Samsudin, Pemimpin PAS Nuraidah Saleh dan Haniza Talha. Zuraidah yang juga ditanya jika pemimpin lain daripada parti politik berbeza akan dijemput, termasuk isteri Perdana Menteri Wan Ismail, Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kita terbuka program ini kepada semua wanita Melayu, katanya. Jadi banyak yang buat pendaftaran secara talian, tak pasti Wan Azizah tengok online atau tidak. Kita mengalu-alukan kedatangan Wan Azizah, the First Lady of Malaysia. Dia yang sebut Anwar tak pernah kata First Lady of Malaysia. First Lady of Malaysia adalah yang Permaisuri Agong. Pada Mei tahun lalu, Zuraidah meninggalkan Bersatu dan menyertai PBM. Kemudian, pada Disember tahun lalu, dia dan 10 ahli dipecat ekoran krisis dalam PBM yang berlegar. Awal tahun ini, Zuraidah dipilih sebagai timbalan Presiden Mufakat Nasional. Pada PRD ke-15, Zuraidah bertanding di atas tiket PBM. Okay. Now, kalau tuan-tuan perasan sekarang ini, semua kembali kepada Mahathir. Kan, semua sekarang ini mula nampak kembali kepada Mahathir. Zuraidah mula nampak kembali kepada Mahathir. Baru-baru ini Mahathir dijemput untuk satu program, ialah program berkaitan dengan politik jugalah. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, ada kesian aku tengok kan. Kesian aku tengok. Tiba-tiba dia tetap juga dipanggil. Tapi tak ada jadi masalah lah. Kenapa? Dan yang menariknya, PAS dikatakan akan meletakkan Tun Mahathir sebagai sebagai calon di Kemaman. PRK Kemaman semua berhak jadi calon termasuk Dr. M, kata Taqiyuddin. Mana-mana individu, termasuklah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir, berhak menjadi calon Perikatan Nasional PRK Kemaman, kata Setiausaha Agong. Taqiyuddin berkata, pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu, termasuk mengekalkan penyandang sebelum ini Cik Alias Ahmad yang menang dengan majoriti 27,000. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon, asalkan rakyat Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tak semestinya boleh jadi beliau dan boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN pada PRK Kemaman susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRD 15, Cik Alias menang dengan 27,000. Okey, namun kemenangan tersebut dibatalkan. Nah, kenapa semua beralih kepada Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Kan, Zuraidah mula beralih kepada Mahathir, kemudian cerita Mufakat Nasional. Mufakat Nasional ni adalah sepatutnya di antara golongan yang pro
yang PAS pro kepada UMNO, kan, yang nak menarik UMNO yang masih lagi UMNO yang bersama dengan PAS, itu yang pertama. Kemudian yang mana tak dipersetujui oleh Bersatu. Okey, saya rungkaikan macam ni, saya cerakinkan macam ni. Nah, kita kena faham, Bersatu tak nak UMNO. Tuntas, habis. Titiknya kat situ. Bersatu tak nak UMNO per se, tak nak UMNO versi Zahid, tak nak. Jadi apa yang mereka nak adalah mereka nak UMNO yang menyebelahi mereka. Termasuklah Hishamuddin Tunisian On, the gang lah, yang sekarang ini digantung. Tak dipecat, digantung. Okay? UMNO bijak, kalau dia pecat, dia akan jadi lompat parti. Digantung, tak jadi lompat parti. Kecuali kalau Hishamuddin nak letak jawatan. Itu cerita lain. Nah, apa yang berlaku, Zuraidah Kamarudin dikeluarkan daripada Bersatu. Nah, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masuk PBM, sekarang bersama dalam Mufakat Nasional. Soalan dia adalah, adakah yang ini geng yang masih bersama dengan Bersatu atau geng yang anti Bersatu? Di dalam Bersatu tu sendiri, ada yang nak Mahathir, ada yang tak nak Mahathir. So, perasan tak tuan-tuan, kenapa PAS yang beria nakkan Mahathir, Tun Mahathir, tetapi bukan Bersatu? Dia naik ke pentas Tun Mahathir, dia bercakap tentang Tun Mahathir naik ke pentas PAS, pakai baju PAS, Hadi yang menyebut tentang Tun Mahathir ini sebegini, sampai siapa yang bertanya soalan tentang memali, maka dia adalah syaitan. Kalau tuan-tuan ingat lah kan. Jadi dalam keadaan itu, kenapa? Nah, kita kena lihat, sekarang ini Bersatu ni umpama boyfriend yang sudah hilang kerja. Kan, boyfriend yang dah hilang kerja, dah tak ada duit, dah tak ada pekerjaan. Sebelum ini dia pangkat besar, kan, gaji besar, naik kereta besar. Sekarang kereta pun dah nak kena tarik, tuan-tuan, 4 bulan tak bayar, RO dah keluar. Umpama macam tu lah, bukan saya kata kereta dia, umpamanya macam tu. So taring tu dah tak ada. Janji-janji manis Perikatan Nasional itu tak nampak. Bersatu itu tak nampak. Jadi akhirnya PAS perlukan kesinambungan untuk nak menang dalam PRU ke-16 akan datang. Mereka tahu mereka dah tak boleh harapkan dana daripada Bersatu. The fund is no longer there. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ni saya nak cerita, saya tambah lagi cerita semalam. My Airline tiba-tiba hentikan operasi. Stranding 100 lebih ribu orang yang dah beli tiket melebihi 20 juta duit. Why? Kenapa? Sebab dia orang dah dapat tahu bahawa ketua dia orang akan ditahan di bawah AMLA. Once dia dapat tahu ketua mereka ditahan di bawah AMLA, the moment dia freeze, dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Ni maklumat yang saya dapat lah. Betul, tak betul, kita akan dengar daripada SPRM nanti. Isunya adalah dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Kerana once you charge di bawah AMLA, maka akaun semua kena freeze. Jadi ada yang mengaitkan skamer-skamer ini dengan Bersatu, di mana mereka cuci duit. Ada yang kaitkan sedemikian sehingga nama Muhyiddin Yassin terpalit. Dia tahu tak tahu, itu saya letak kat tepi dahulu. Itu kita minum kopi, kita boleh cerita. Tetapi sekarang ini, wang yang berlegaran itu, inilah dikatakan company yang cuci duit. Company yang cuci duit. Now sekarang itu dah kena freeze, akaun Bersatu dah kena freeze, anak menantu Muhyiddin dah kena buru. Ini menantu Muhyiddin adalah key person yang tahu tentang duit. Lari dulu. The moment dia kena tangkap, tuan-tuan, pecah tembelang. Goldman Sachs sekarang ni, Roger Eng sudah dipanggil balik. The moment Roger Eng dedahkan segala-galanya, habislah perjanjian yang Roger Eng kata, kalau sekiranya saya dedahkan yang saya tak pernah dedahkan sebelum ini, Muhyiddin Yassin akan, bukan Roger Eng cakap, tapi satu akhbar dari luar negara kata Muhyiddin Yassin akan menghadapi masalah. Now Muhyiddin dan Bersatu di attack kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tuan-tuan. Yang merasa panas attack itu adalah PAS. So PAS kata kita kena berlepas diri daripada Bersatu. Kita kena berlepas diri daripada Muhyiddin Yassin. So kita nak turn kepada siapa? So dia lantiklah, jumpalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita lantik kamu sebagai penasihat kepada 4 negeri. Tuan-tuan ingat tak, saya kata bahawa tempoh hari sepatutnya nama Mukris Mahathir naik di Kedah. Kemudian Pugis kata tak jadi. Sebenarnya macam saya kata, perancangannya bukan Mukris. This has never been about Mukris. This has always been about Mahathir. So the offer yang ditawarkan adalah 1 seat for me to sit in parliament.
One seat for me to sit in parliament. Boleh. Nak dapatkan apa yang kamu nak? Boleh. Tapi one seat for me to sit in parliament. Jadi itulah keluar cerita yang mengatakan bahawa Mahathir akan bertanding di Kemaman. The finish came out great. So smooth and so luxurious. It's even says it's choice approved. So it's allergy friendly, which great for my kids. Bertanding dengan kenapa perlukan satu kerusi? Kenapa perlukan satu? Bukan Mahathir nak masuk sangat dalam parlimen pun. Dia pencen Perdana Menteri, pencen menteri, pencen ahli parlimen. Dah cukup, dah set him for the rest of his life. Yang tinggal kita pun tak tahu berapa lama lagi kan? Enough. But it's never been about that. It's always been about what can dia dapat kalau dia nak bagi sesuatu kepada PAS. Tuan-tuan ingat Tin Melo tu cukup besar ke nak kutip duit? Memanglah 4 tahun lagi nak pilihan raya. No, they have to do it now. Dia orang tahu they are in trouble. Dia PAS tahu dia orang dalam masalah sekarang ini. Sebab itu kenapa kedengaran cerita juga ada di kalangan ahli PAS kata kita kena bersama dengan kerajaan. So they have to explore options. Di mana dia orang tak boleh tidak mesti ada dana. Tuan-tuan ni macam ni. The moment kita dah mula bagi duit kepada orang bawah kita dengan jumlah yang begitu banyak, momen itulah penagih-penagih duit ni, saya panggil mereka penagih-penagih duit, akan mula bertanya, mana lagi? Kat mana lagi? Kamu tak bagi, minta maaf, kami nak buat kerja. Fisabilillah, tak fisabilillah. So ada di kalangan dalam PAS yang sekarang tak puas hati. Dia kata, kenapa nak bagi kepada Tun Mahathir? Of course pimpinan tak nak bagi tahulah. Cerita ni adalah cerita yang tak didedahkan kepada walaon-walaon kat bawah tu, macam-macam kat bawah tu tak tahu. Tetapi ini peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan nak menghadapi PRU perlukan kos yang banyak. Dua PRU 14 dan PRU 15, dua-duanya ditaja. PRU 14 PAS ditaja oleh UMNO. PRU 15 PAS ditaja oleh Bersatu. PRU 16 nanti. So macam mana kau tahu dia ditaja Is? Tuan-tuan, kita tengok berapa banyak PAS bertanding secara kerusinya di kedua-dua PRU tersebut. Mana dia dapat dana? Mana dia dapat dana? Dia negeri yang mereka pegang pun negeri-negeri miskin. Bukan sikit tuan-tuan. We are talking about million. Mungkin puluhan juta. Tuan-tuan tengok dia punya social media, cara dia orang bayar social media. Tengok mana social media dia orang sekarang. Mana social media PAS sekarang? Yang dulu ratus ribu follower. Tak ada. All those are paid. Tuan-tuan nak dapat ratus ribu view, tak ada masalah. All those are paid. Live saya TikTok malam ni 1.3K. Yang ni saya tak bayar. Tapi kalau saya nak letak jadi 10K tetap malam pun boleh. Saya bayar je. Ini bukan susah nak naikkan ni. Boleh bayar. Kan? Saya boleh bayar. Tapi saya tak ada duit lah nak bayar. Siapa sponsor kita? Kerajaan tak sponsor saya. Kan? Tak ada orang, tak ada tycoon yang sponsor saya. Tetapi dia orang, ada orang sponsor. Kan? Jadi kita kena ingat keadaan ini tuan-tuan. Kita kena ingat yang sekarang ini berlaku. Kenapa Zuraidah tiba-tiba muncul sekarang ini? Kenapa PAS tiba-tiba memanggil Mahathir? Yang semua ni kita kena lihat. And they are hoping dana yang Mahathir ada boleh digunakan untuk mereka. Tetapi, ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahulah. Mahathir tak ada dana tu. Ni saya bagi tahu cerita pada orang PAS awal-awal lah. Mahathir tak ada dana tu. Korang kena scam je. Mahathir tak ada duit. Tak, saya bukan kata Mahathir tak ada duit. Saya tak kata Mahathir tak ada duit-duit tersebut. Saya bukan kata demikian. Cuma saya kata dia tak ada cara nak bawa masuk duit tu ke dalam negara kita. Tapi PAS dah kena scam. So sebilangan PAS yang tak setuju ni dah kata pada pimpinan, kita dah kena scam. Korang nak percaya ke pada Mahathir ni? Mahathir pernah scam Pakatan Harapan. Pernah scam Bersatu. Korang Bersatu pun tak percaya pada Mahathir dah sekarang. Tiba-tiba PAS nak percaya. Cerita yang dia bawa tuan-tuan. Tun Mahathir ni satu benda yang dia pandai bercerita. Macam saya juga lah. Dia pandai jual minyak tuan-tuan. Kan? Dia pandai jual minyak. Baik. Sebab itu, kan, kenapa perlukan Tun Mahathir? Kan saya kata tadi, dana. Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri mengaku Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin. Kita baca.
Perlu pelan pembangunan untuk negeri miskin, kata Tuan Ibrahim. Kerajaan digesa menyediakan pelan pembangunan khusus untuk negeri yang saban tahun dikatakan sebagai termiskin, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurutnya, dalam setiap pembentangan belanjawan persekutuan, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak sering dilabel kategori terbabit. Yang ini saya nak betulkan. Okey? Yang ini saya Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dilabelkan mempunyai penduduk miskin dan miskin tegah paling ramai dalam Malaysia. Betul. Yang itu betul. Tetapi bukan negeri paling miskin. Namun begitu, Kelantan dan Terengganu dilabelkan antara negeri yang miskin. Dia ada dua. Satu negeri yang miskin, satu negeri yang mempunyai miskin dan penduduk yang miskin tegah paling ramai. Sabah dan Sarawak bukan negeri miskin. Okey, saya ulang. Sabah dan Sarawak daripada segi GDP, Sabah nombor 8, Sarawak kedudukan nombor kadang 5, kadang 6. Bukan negeri miskin. Tetapi dua negeri ini dicampur Kelantan dan Terengganu mempunyai miskin dan miskin tegah paling ramai. Itu daripada segi penduduk. Daripada segi negeri, ya, Kelantan, Terengganu adalah negeri miskin. Okey? Kita kena settle yang tu dulu. Now, bila Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri bahawa Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin, di sini yang bawa kepada earlier story saya tadi. Cerita yang awal saya tadi berkenaan dengan kenapa mereka memerlukan Tun Mahathir. Malah mereka terpaksa melantik Tun Mahathir untuk menjadi penasihat ekonomi. Malah beberapa hari yang lepas, mungkin minggu lepas kot, saya dedahkan Kelantan terpaksa berjumpa dengan Singapura untuk membentuk kerjasama dengan Singapura bagi nak menyelamatkan negeri-negeri tersebut. Why? Point dia macam ni. PAS tidak ada formula untuk nak selamatkan negeri-negeri tersebut daripada kemiskinan. Dia tidak ada formula. Now, formula yang mereka nak kena implement akan melanggar prinsip mereka. Bukan prinsip Islam, prinsip mereka. Saya bagi contoh pelancongan. Datuk Tiong, Menteri Pelancongan sendiri kata kenapa Litua di Langkawi itu tak lalu Langkawi. Nama pun Litua di Langkawi tapi tak lalu Langkawi. Kenapa? Bila orang PAS tanya, kenapa? Dia salahkan DAP, salahkan Menteri Belia dan Sukan. Kenapa tak lalu dekat Langkawi? Kemudian Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh kata itu bukan kami, itu pelancongan. So bila ditanya pelancongan, Datuk Tiong kata apa? Sebab Kedah dia kata menghalang pelancong-pelancong ini nak pakai pakaian dia orang. Pakai pendek tak boleh. Ya, pakai pakaian pelancong-pelancong lah. Sehingga dia orang rasa tak berminat untuk pergi nak melancong di Langkawi. Sehingga baru-baru ini Terengganu, tuan-tuan, dia orang terpaksa bahaskan dalam Dewan Undangan Negeri. Nak benar ke tidak pelancong menjolok mata? Akhirnya, Exco ataupun Kerajaan Negeri Terengganu mengeluarkan dalam kenyataan mereka bahawa pelancong asing yang nak berbikini dibenarkan berbikini di pantai Terengganu. Ni tuan-tuan boleh Google kalau nak cari. Sekarang Terengganu sudah membenarkan pelancong berbikini di negeri mereka. Saya kata tadi, mereka terpaksa, kalau mereka nak jadi negeri sebagaimana yang disebut tadi, dia terpaksa mengubahkan prinsip PAS. Ini bukan prinsip Islam. Islam tak pernah memaksa orang bukan Islam yang even orang Islam sekarang pun cara berpakaian tak pernah paksa. Itu saya kata itu cara PAS. Itu cara Taliban. Itu bukan cara Islam. Islam tak pernah paksa. Islam kata tundukkan pandangan kamu. Orang nak berpakaian macam mana terpulang pada mereka selagi tidak melanggar undang-undang. Nak buat macam mana pakaian terpulang kepada mereka. Kamu yang tengok tu, kamu kena tunduk. Bukan pergi marah dia. Ada orang tak setuju dengan kenyataan saya ni. Tak apalah, tak setuju tak ada masalah. Tetapi itu yang Islam ajar. Masalahnya kita nak jadi polis moral, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Ni Islam ajar, apa yang manusia lain nak lakukan dalam kehidupan peribadi mereka, itu adalah hak mereka. Itu terpulang pada hak mereka. Tanggungjawab kita boleh menyampaikan dakwah kita. Kita boleh cerita, maksudnya kita boleh bagi tahu. Bagi tahu ini tentang Islam macam ni, tentang hukum macam ni, sebagainya. Kita boleh cerita. Tetapi apa dia buat
pada kehidupan peribadi dia, itu terpulang kepada dia. Malah kalau kita tengok Umar Al-Khattab sendiri, pernah, ni tuan-tuan siapa yang mengaji ni, dia tahu hadis ni. Bukan hadis, dia cerita ni. Dia pernah, tiba-tiba Umar Al-Khattab nampak seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita. Kemudian dia mengintai. Mengintai, dia nampaklah pasangan itu telah di dalam rumah tersebut. Kemudian dia tangkap. Setelah ditangkap, orang yang melakukan, dan orang tu orang Islam, dia cakap dengan Umar, aku buat satu kesalahan, tapi kamu buat dua kesalahan. Dan salah satu kesalahannya ialah ngintai rumah orang, peribadi orang. Islam, kita ada public rights. Dalam masa yang sama, kita ada private rights. Private rights Islam jaga. Private rights Islam jaga. Selagi mana tidak menyalahi undang-undang dalam negeri itu, maka private rights Islam jaga. Nah, macam saya selalu kata, apa yang dalam undang-undang tidak semestinya dalam agama. Dan apa yang moral tidak semestinya itu undang-undang. Itu memang common. Poinnya sekarang ini, tuan-tuan, adalah diorang nak jadi polis kepada moral. Nah, balik kepada cerita tadi. Sebab itu saya kata negeri Kelantan. Kelantan mempunyai pantai, Terengganu ada pulau dan pantai yang sangat cantik. Kalau mereka nak maju selain daripada kebergantungan kepada petroleum, pelanconganlah tempat Kelantan dan Terengganu. Kelantan, Terengganu, Kelantan terutama sempadan dengan Thailand. It's a center. Ui, makanan dia, tuan-tuan. Saya boleh makan makanan Kelantan, tuan-tuan. Terengganu saya kurang sikit sebab dia terlalu manis. Kelantan dia juga yang manis. Tapi bagi saya Kelantan ni dia ada potensi. Tapi banyak yang telah dibuang daripada segi potensi sebab ajaran PAS itu. So dia nak keluar daripada itu sekarang ini sehingga kan Terengganu kata, oh kita sekarang ni dah boleh, pelancong dah boleh, dah pakai bikini. Kan? Tak apalah, itu hak mereka, betul lah tu. Tapi poinnya dia kena kompromi lah. So dia nak timbang, dia nak suruh kerajaan sekarang ini tangani. Tak, kerajaan tak patut tangani negeri-negeri miskin seperti Kelantan dan Terengganu. Kalau nak kerajaan yang take over masalah kamu, dan lantiklah kita sebagai sebagai ahli Dewan Undangan negeri tersebut. Kenapa pula tiba-tiba Anwar Ibrahim nak pergi selesaikan masalah di dalam negeri Kelantan dan Terengganu, kemiskinan? Nak selesaikan, adun tu dia kena selesaikan. Kita parlimen, kita boleh tengok dari segi parlimen, dari segi keseluruhan. Negeri itu adalah masalah ahli Dewan Undangan Negeri. So bila rakyat Kelantan dan rakyat Terengganu pilih PAS dalam pilihan raya yang lepas untuk memerintah, sehingga sekarang ni Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri kegagalan mereka nak menangani isu negeri mereka, negeri miskin. Maka yang salah bukannya, tuan-tuan, saya nak beritahu, yang salah bukan Tuan Ibrahim Tuan Man dah. Yang salah adalah pengundi Kelantan dan Terengganu lah. Yang kamu pergi undi orang yang tak boleh buat kerja tu, kenapa? Itu salah anda lah kan. Yang tak mengundi tu terbaiklah. Yang mengundi lah saya salahkan. It's your choice. Hadaplah the next 4 years ini, kan? Kita dah bagi pilihan. Terbaik sahabat semua. Tak bodoh ni, tuan-tuan. Itu dia satu pencerahan yang padu ya daripada Brother Iswardi. Soalnya kenapa mereka hari ini begitu beria-ia sekali ya mencucuk Maha Zalim, Maha Firaun, Tun Dr. Mahathir. Malah apabila kehadiran Mahathir di muktamar yang diadakan muktamar tahunan PAS, ya disambut dengan takbir, laungan takbir dan sebagainya. Adakah Mahathir ini sudah disucikan oleh parti PAS ini? Itu soalnya sahabat semua. Atau sebenarnya apa yang mereka kejar itu uangnya sahabat-sahabat. Itu persoalan, bukan tuduhan. Itu persoalan yang mungkin menarik untuk kita fikirkan bersama. Begitu juga dengan Zuraida. Jadi sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je, Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.